Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi bagi sesi yang kedua untuk 7 step recovery, 7 langkah kepulihan. Jadi tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada slide kita pada kali ini, iaitu langkah kedua iaitu penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat bagi 7 langkah kepulihan ni adalah salah satu cara bagaimana seseorang itu, khususnya klien-klien yang menghadapi masalah dalam ketagihan dada, dalam proses untuk mencari diri sendirilah, ya, bagaimana boleh pulih sepenuhnya daripada dadah dan menjalani kehidupan yang lebih baik. InsyaAllah mudah-mudahan di langkah yang kedua bagi klien-klien Muslim diharap boleh memberikan sepenuh perhatian dalam tempoh masa yang diberikan dalam kurang 5 ke 6 minit pada kali ini. Dan sebagaimana kita lihat menurut Adam Muhammad 2006, asas pemulihan bagi penagih berulang ataupun relapse untuk berhenti dadah adalah kesedaran diri yang membentuk nilai kerohanian atau spiritual yang tinggi sehingga menimbulkan keyakinan terhadap dirinya untuk berubah selain perlunya program bimbingan selepas keluar daripada institusi pemulihan, iaitu program pemulihan dalam community aftercare. Macam sahabat-sahabat yang OKP, orang kena pengawasan, klien-klien, sahabat-sahabat semua yang tak pernah masuk pusat, tak pernah masuk penjara, jangan minta lah jangan minta masuk pusat, jangan minta masuk penjara. Kalau rasa-rasa boleh berhenti di luar, berhentilah. Kalau tak boleh, itulah yang cara yang terakhir lah kot, ya, terakhir lah. Sebab tak boleh nak berhenti di luar ni sebab banyak cubaan, banyak cabaran dia, betul tak? Sebab kalau di luar ni memang kesedaran diri tu nak bentuk memang payah, memang sangat susah. Sebab sebagaimana yang Prof. Rusdan 2015 nyatakan di sini adalah kerana mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah telah diakui sebagai satu kombinasi penyakit atau masalah yang melibatkan aspek biologi, psikologi, kemasyarakatan dan kerohanian, iaitu biopsychosocial spiritual disease. Jadi kalau dah memang penyakit, kena carilah tempat untuk berubat, betul tak? Sedangkan kalau sakit gigi pun pergi klinik, ini pula penyakit yang namanya ketagihan dadah. Jadi langkah yang kedua ni penyerahan kepada Allah. Yang ini bagaimana seseorang manusia itu menyerahkan dirinya kepada Allah sebagai kaedah yang boleh membantu kepada kepulihan setelah individu itu berjaya menerima dirinya. Kalau kita tengok highlight dekat sini, setelah individu itu berjaya menerima dirinya. Makna orang yang mengakui dia bermasalah. Masalah sekarang ialah yang paling besar, bila orang yang bermasalah tak nak mengakui yang dia bermasalah. Yang ni problem utama dia. Jadi sebagai seorang yang tidak berkeupayaan melainkan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita dah sedaya upaya dah nak berhenti daripada dadah, tak boleh. Asal tengok duit je dadah, asal tengok something yang menyebabkan kita trigger kepada dadah. Yang kita bimbang ialah saat sakaratul maut pun dengan dadah lagi, na'udzubillah min zalik. Jadi serahkan diri sebelum dirimu diserahkan kepada Tuhan. Okey, untuk berjaya dan kekal dalam pemulihan, setiap klien hendaklah percaya, you must believe bahawa Allah telah membekalkan dengan kekuatan akal, iman dan potensi diri untuk berubah. Highlight di sini, kekuatan untuk pulih adalah datang daripada hubungan rohani yang kuat dengan Allah melalui bimbingan daripada fasilitator. Mana kena ada ustaz, ada pembimbing yang boleh membawa tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banner kekuatan tu
kena bina kekuatan, barulah kita akan rasa hidup ni bermakna. Hidup ni ada faedah dia. Kalau kita masih lagi sabar-sabar, masih lagi hanyut dengan dunia penagihan, dunia ni rasa macam kosong je, tak ada apa nilai pun. Ya, tapi bila kita mempunyai hubungan rohani yang kuat dengan Tuhan, insya-Allah segalanya akan rasa nikmat yang kita lihat, kita katakan, kita dengar, kita rasa nikmat yang sebenar dia. Dadah ni nikmat yang palsu. Nikmat yang palsu. Jadi kita mempercayai sepenuh hati kewujudan Allah, mempercayai diri kita dicipta oleh Allah SWT, dan penyerahan diri. Kalau kita lihat di sini, maksudnya kembali kepada melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan hati yang ikhlas semata-mata kerana Allah SWT. Sebab tu manusia wujud daripada tak ada kepada ada, and then kepada tak ada balik, meninggal, and then ada balik masa di akhirat nanti untuk dilihat segala amal ibadat kita nanti. Okey, dan suka untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, bahawa percayalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama-sama dengan hamba-hambanya yang soleh. Ya, kalau kita lihat inilah dia penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi setiap manusia yang inginkan kepada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, untuk pengakhirannya di sini, yang pertama sekali ialah bagaimana, langkah yang pertama tadi kita dah lihat sebelum ni, penyerahan diri. Mana kita menerima penerimaan diri, kita terima bahawa diri kita adalah hamba. Ya, hamba kepada dadah ke hamba kepada makhluk? Hamba kepada makhluk, hamba kepada dadah, hamba kepada dunia, ataupun hamba yang sebenarnya adalah hamba kepada Tuhan. Jadi permulaan tak penting, yang penting adalah pengakhiran kita. Bagaimana kita boleh sekarang bina hubungan yang baik, masa lepas Tuhan ampunkan semua dosa-dosa kita, dan pengakhiran kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pastikan kita boleh menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebagaimana kita sedia maklum, memang satu hari nanti kita akan diserahkan kembali kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tak ada siapa yang akan hidup selama-lama di atas muka bumi ni. Dan bila tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang mencari-cari apakah formula yang terbaik, inilah dia, ya. Mencari Tuhan itu lebih utama, ya, tuan-tuan. Jadi itulah untuk pada kali ini, penyerahan diri kepada Tuhan, dan beruntunglah siapa yang menyerahkan dirinya sebelum dirinya diserahkan kepada Tuhan. Okey, itu saja untuk perkongsian pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk kita sentiasa dalam pengampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja untuk kali ini, dan jumpa lagi pada langkah yang ketiga tak lama lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.